Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang bersa semua pensyarah pusat pengajian sains ukur dan geometrik, yang berbahagia Dr. Sairin Saleh selaku penceramah webinar kita pada hari ini, yang pastinya akan sentiasa gigih melontarkan idea. Yang dihormati sidang hadirin sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam webinar Falak Syar'i yang bertajuk Keistimewaan Bulan untuk Kehidupan Manusia. Saya Surveyor Dr. Amir Sharifuddin Abdul Latif akan bersama-sama hadirin sekalian selaku moderator untuk webinar kita pada pagi ini. Sebelum kata bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, kata orang tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, apa kata kita berkenalan dengan penceramah kita yang sudi meluangkan masa bersama kita pada hari ini. Dr. Sairin Saleh dilahirkan pada 2 hari bulan Julai 1969, berkelulusan ijazah sarjana muda kejuruteraan elektrik, kemudian melanjutkan pelajaran pada sarjana elektrik dalam bidang data acquisition dan akhirnya melanjutkan pelajaran pada ijazah doktor kejuruteraan dalam bidang IoT, tamat pada tahun 2014 dari Universiti Teknologi Malaysia. Beliau bekerja sebagai perunding digital dan pernah bekerja di Telekom Malaysia selama 27 tahun. Beliau juga pemeriksa luar dan penyelia pelajar industri di UTM, UTP dan USIM. Dan beliau penceramah industri di beberapa sekolah, universiti dan jabatan kerajaan dan mempunyai lebih dari 70 kertas penyelidikan dan 15 paten copyright. Beliau adalah penceramah bebas motivasi falak astronomi yang mendapat tauliah daripada JAIS dan juga perunding digital falak astronomi, kelab astronomi di sekolah, universiti dan organisasi berkaitan. Beliau juga adalah pengasas 2 balai cerap mini saiz Wargazer di Subang Jaya dan Selangor dan Papua Sabah. Beliau banyak berkecimpung dalam bidang telekomunikasi, keselamatan digital dan bukan kerajaan. Bidang kepakaran beliau termasuklah IoT, instrumentasi astronomi falak, astrofotografi, ancestor, robotik dan astrologi in nature. Okey, selamat datang doktor. Apa khabar doktor? Alhamdulillah sihat, Dr. Amir. Alhamdulillah. Okay. Sidang hadirin dan penceramah dihormati, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi webinar kita pada hari ini dengan menjemput Dr. Sairin untuk mengupas mengenai tajuk yang dibincangkan pada hari ini. Dipersilakan doktor. Terima kasih Dr. Amir. Begitu juga dengan sahabat saya Cik Nur Isam. Dan kalau tak silap saya ada Dr. Saiful, Ketua Jabatan Seni Bina, kalau tak silap saya lah. Dan insyaAllah pagi ini saya berbesar hati dijemput untuk berkongsi sebenarnya sedikit tentang ilmu berkaitan dengan bulan. Dan presentasi saya ataupun persembahan saya pada pagi ini lebih kepada lebih kurang promoting of the moon for the research lah actually. Jadi tidak banyak dapat dibincangkan dalam masa 1 jam ataupun 1 jam setengah ni untuk kita bersama-sama pada pagi ini.
dan diharapkan mendapat manfaat daripada semua. Saya teruskan kepada astronomi melalui perspektif sains Islam. Jadi kalau tengok dekat sini, silibus yang saya buat ataupun saya rasa sesuai untuk dibincangkan, dan dalam kategori item nombor 3 tu, penciptaan bumi dan bulan, dan lebih kepada, kalau kita lihat, lebih kepada sistem suria ataupun solar system, dan banyak dibincangkan mengenai bulan, matahari, planet-planet yang lain, yang mana ini semua sebenarnya membantu di dalam kehidupan manusia ataupun memberikan kita persoalan lebih jauh dan ke depan untuk mengkaji ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bermula dengan penciptaan alam semesta ni. Kalau tengok nombor 2 tu, nombor 3, penciptaan bumi dan bulan, penciptaan gunung dan isi bumi, dan seterusnya, sehinggalah kepada, saya boleh katakan, surga dan sains astronomi. Dan kalau kita kena faham ataupun kita kena ingati bahawa kehidupan kita di atas muka bumi ini hanya sementara. Jadi terpulanglah pada kita untuk meneruskan kehidupan kita ni ke arah mana? Maknanya ke arah kemadaran tidak ataupun mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sebenarnya asas kita untuk mengkaji dan meneliti alam semesta ni, alam sekeliling kita ni. InsyaAllah dalam perbincangan kita ataupun perkongsian kita pada pagi ini, saya cuba menyentuh tentang pertamanya penciptaan bumi dan bulan itu sendiri. Yang keduanya, apakah yang kita ketahui daripada bulan ataupun fakta bulan itu, dan juga hakikat bulan terbelah. Kita tengok kenapa ada bulan terbelah di dalam zaman kehidupan Rasulullah SAW dan kaitan dengan kita. Sama juga dengan kita lihat, tengok fasa-fasa bulan. Kita juga dengan fenomena air pasang dan surut. Yang ini mungkin ada kaitannya dengan fakulti. Dan kita tengok ilusi fenomena supermoon. Kita tengok bagaimana ilusi supermoon tu memberikan kita sebenarnya perbezaan antara supermoon dengan jarak bulan di antara bulan dan bumi, yang paling jauh dengan yang paling dekat. Kita tengok juga fenomena gerhana bulan. Dan bulan ni adalah amat penting dan terkenal sekali untuk pembinaan takwim hijrah. Dan kita lihat bagaimana ringkasan asas pengiraan kalender hijrah. Dan juga kaedah menentukan anak bulan hijrah. Ini permintaan khas daripada Cik Nurul Islam dan juga Dr. Amir. Jadi kita akan mungkin kita akan dalami sedikit, lebih sedikit berbanding dengan perbincangan yang lain. Dan senarai peralatan mencerap anak bulan. Dan begitu juga dengan sumber rujukan kita. Bila kita mengkaji dan membuat research dan membuat kajian praktis dan sebagainya, kita tidak perlu mengkaji daripada awal. Kita mengkaji dengan bersandarkan kepada kajian-kajian dan sumber-sumber rujukan yang terdahulu. Kita terus pergi kepada bulan kita yang cantik. Saya dulu sebenarnya masa kecil-kecil
biasa mendengar tentang apa ni, bukan poem atau pantun. Dia kata pasangan tersebut seperti bulan dibelah dua, maknanya bulan yang cantik sebagainya. Dan sebenarnya itu bila kita lihat daripada jarak jauh, tetapi apabila kita lihat daripada jarak dekat, sebenarnya bulan dipenuhi dengan kawah-kawah atau kereta yang mana menjadikan bulan tersebut membentuk permukaan yang tidak rata, dipenuhi dengan kawah-kawah. Kita lihat pada awal penciptaan bumi dan bulan, dan kita tahu bahawa di zaman dahulu penciptaan alam semesta ni bermula dengan pengasingan bumi dan langit, iaitu yang juga dipanggil sebagai Big Bang. Dan pengasingan bumi dan langit ni, terciptanya alam semesta berlaku dalam enam masa. Itu cerita lain. Maknanya, tapi kita akan tumpukan kepada penciptaan bumi dan bulan ni berlaku seawal 4.6 bilion tahun lepas. Dan di awal kejadian ini terdapat daripada 300 planet yang baru lahir mengelilingi matahari ataupun dipanggil sebagai bintang pada masa dahulu. Bumi dan bulan terhasil dari pertemuan dua planet yang mengelilingi matahari. Maknanya, kita ketahui bahawa bumi dan bulan tu adalah pertemuan dua planet yang mana dibuktikan pada masa kini bahawa material ataupun batu batan yang terdapat di bulan tu adalah sama dengan yang ada di bumi. Dan maka pada masa tersebut terbentuklah planet-planet yang lain seperti Zuhra, bumi kita, bulan, Marikh, Mustari, Zuhal, dan juga serpihan-serpihan objek yang lain dipanggil sebagai komet, asteroid dan meteorit. Kita tengok bagaimana penciptaan bumi dan bulan ini, especially bulan. Okey, kita dalam masa sama juga sebenarnya kita lihat bahawa bulan
dihasilkan daripada pertemuan dengan bumi tadi. Tapi sebenarnya di dalam Al-Quran juga sebenarnya banyak diceritakan tentang matahari dan bulan itu sendiri. Maknanya di dalam Al-Quran matahari disebut sebanyak 33 kali dan bulan sebanyak 27 kali. Dan ini menunjukkan bahawa bulan ni banyak disebut dan diberi peluang kepada kita untuk kita mengkaji. Dan bulan ni sebenarnya mendapat imbasan cahaya matahari dan sebenarnya bulan ni dia tak memancarkan cahaya. Dia menerima matahari atau pembiasan cahaya daripada matahari untuk dipancarkan ke bumi semada di waktu siang dan waktu malam. Dan waktu malam memang kita tak dapat melihat ataupun merasakan cahaya matahari sebab matahari berada di luar ataupun di bawah horizon, di bawah ufuk bumi kita. Dan kita dapat menerima pembiasan cahaya matahari itu melalui bulan di waktu malam. Dan bulan ni memang cantik. Dia mengelilingi mengelilingi bumi melawan arah jam. Dan kita belajar sedikit tentang bulan ni. Bagaimana setelah kajian dibuat bahawa kelajuan purata orbit bulan ni selaju 1.022 km per second. Dan diameter ni sebenarnya 1/4 daripada diameter bumi. Dia punya diameter. Maknanya boleh memuatkan 4 buah bulan ke dalam bumi kita. Bulan ni itu dia punya, kalau tengok daripada segi saiz dia. Dan putaran dia 9 jam 50 minit. Pencina kan? Sama dengan bumi 3 kan? Dan kita tahu bahawa setahun di bulan bersamaan dengan 29 hari, 29.5 hari di bumi. Jadi semua ini adalah data-data ni penting sebenarnya untuk kita melakukan pengiraan sama ada pengiraan untuk membuat takwim hijrah, menentukan anak bulan, dan juga sebenarnya menentukan ataupun mempraktikkan rukun Islam kita. Rukun Islam kita. Antara rukun Islam yang kita gunakan pengiraan bulan ni adalah seperti waktu untuk meraihkan Ramadan, meraihkan Syawal, dan meraihkan Zulhijjah. Begitu dengan pengiraan zakat dan sebagainya. Ini kita akan gunakan sebenarnya untuk membuat pengiraan kepada perkara-perkara yang membantu dalam kehidupan kita seharian. Kita lihat bagaimana evolusi bulan ni berlaku, bagaimana bulan ni terbentuk setelah terbentuk daripada pertemuan antara dua planet tadi, maka bagaimana pula dia terbentuk menjadi bulan yang kita lihat hari ini.
Dan pada masa tersebut memang bulan dihentam ataupun bertembung dengan meteor, dengan asteroid yang jatuh ke permukaan bulan. Jadi menjadikan banyak kawah-kawah terbentuk di permukaan bulan. Seperti mana kita katakan tadi bahawa dia bulan bergerak mengelilingi bumi dan permukaan bulan yang sama menghadap ke bumi. Dan bulan berputar pada paksinya. Begitu juga dengan bulan ni dia akan terbit setiap hari lewat 50 minit. Dia akan terbit lewat 50 minit. Dan permukaan bulan ni dia tidak mempunyai atmosfera kan. Seperti mana dengan permukaan bumi. Jadi dia vacuum dekat atas. Maknanya siapa-siapa yang pernah ataupun pergi ke sana memang tidak mempunyai udara. Dan bunyi memang tak boleh dihantar dekat bulan. Maknanya bulan tidak sesuai untuk perantara kepada penghantaran bunyi. Jadi itu yang saya dapat kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk bulan ini. Dan sebenarnya bulan ni memang banyak digunakan untuk membantu umat Islam dalam meneruskan kerja-kerja seharian. Sama dengan takwim hijrah yang mana sentiasa diperbaharui setiap bulan, dan juga kalau takwim yang sama maknanya akan dipastikan setiap bulan. Dan teras permukaan bulan ni sebenarnya seperti mana saya katakan tadi, dia sama dengan bumi. Cuma dia bulan ni dia sebiji batu yang besar. Maknanya sebiji batu yang besar yang juga ada sama dengan dalam perut bumi kita. Dan bumi kita sebenarnya dia istimewa sikit. Dia lebih istimewa berbanding dengan permukaan bulan. Dan bulan dia mempunyai fungsi-fungsi yang tersendiri untuk membantu sebenarnya kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang dan juga manusia di permukaan bumi. Di zaman Rasulullah SAW, hakikat bulan terbelah ni berlaku selepas Rasulullah SAW tidak diterima dakwahnya di Mekah, dan ini berlaku di masa Rasulullah SAW berpindah sekejap di Taif. Dan pada masa ini Rasulullah cuba berdakwah di Taif dan berjumpa sebilangan orang-orang Yahudi. Dan pada masa tersebut orang Yahudi mengatakan bahawa mereka akan mengikuti Rasulullah SAW sekiranya beliau berjaya membelah bulan. Tapi sebenarnya ini adalah tipu muslihat mereka saja untuk memastikan bahawa sebenarnya memang mustahil bulan akan terbelah. Jadi dari segi konteks sains pula sebenarnya
image yang mula diambil pada 9 Disember 1990 ni oleh kapal angkasa Galileo. Dan pada masa tersebut juga jarak bulan dengan bumi 363,000 kilometer ni didapati ya. Rekahan ini ditemui pada tahun 1991. Jadi dalam masa dia ambil gambar pada 1990 ni, bila tengok kaji, tengok ada rekahan. Dan kedudukan rekahan ni dia dinamakan Rocky Belt. Dia sepanjang 125 km. Dia kedudukannya berada di bahagian kalau nanti kita lihat nanti di bahagian kanan permukaan bulan. Dan ini sebenarnya disokong oleh kalender Mayan yang mana dalam kalender Mayan tersebut diketahui bahawa ianya berlaku pada, ini tak nampak dekat sini, pada 9 Februari 623. Kita lihat bagaimana bentuk rupa bulan terbelah ni. Siapa di kalangan kita memiliki teleskop sebenarnya boleh lihat permukaan bulan ni pada masa bulan purnama ataupun masa bulan penuh. Dan kita boleh lihat rekahan ini setiap kali kita tengok di melalui teleskop. Itulah bila kita tengok bulan ni, setiap kali kita tengok bulan, seolah-olah kita nampak ataupun seolah kita berada di sana. Hanya kita pula merasakan bahawa bulan tu amat dekat dengan kita. Kita lihat pula fasa-fasa bulan Fasa-fasa bulan ni kita ada masa tengok anak bulan ataupun crescent moon Dia bermula daripada bila matahari, bulan dan bumi ni berada pada satu satah. Dan dia bergerak mengorbit melawan arah jam, menjadikan bahawa bulan nanti akan membesar dan terus membesar sehinggalah kepada hari yang ke-14, iaitu dipanggil sebagai bulan penuh ataupun bulan purnama. Jadi masa laluan tu akan berlakulah bulan sabit, bulan suku pertama, bulan hampir purnama dan sebagainya. Dan dia akan berulang pula daripada bulan penuh ni, dia akan mengecil menjadi bulan sabit tua pada hari yang ke-26. Pada hari yang ke-26. Dan begitulah
kita akan nampak setiap bulan. Jadi kalau kita tengok pada hari ini bulan akan lahir pada pukul 10.42 pagi. New moon pada pagi ini. Dan insya-Allah petang ni kita akan melihat anak bulan. Sama ada melihat anak bulan di Bukit Jugra, di Balai Cerap Negeri Selangor ni, dan beberapa balai cerap yang lain untuk menentukan bulan tarikh pertama ataupun satu hari bulan Zulhijjah. Dan cuba kita tengok simulasi simulasi fasa-fasa bulan. Yang ini saya rakam melalui software yang ada pada tahun 2018. Jadi daripada sini sebenarnya kita akan tengok fasa-fasa bulan ni daripada bulan sabit sehingga kepada bulan penuh, begitu juga sampai kepada bulan tua. Dan ini menjadikan bumi kita menerima 4 musim daripada 4 bahagian bulan tadi. 4 bahagian bulan tadi. Ada persoalan. Kalau bumi mempunyai 1 bulan dan mempunyai 4 musim, jadi kalau dekat Jupiter tu ada 4 bulan utama. Jadi ada berapa musim tu dekat Jupiter. Kalaulah dibayangkan Jupiter tu mempunyai ekologi sama dengan bumi. Tentunya di planet Jupiter mempunyai 16 musim. So kita pergi seterusnya kepada slide seterusnya. Jadi kita tengok fenomena air pasang surut. Air pasang surut ni berlaku disebabkan oleh tarikan graviti bulan ke atas bumi. Yang ini biasalah. Ini amat popular bila mereka ataupun nelayan ataupun para pekerja-pekerja yang bekerja melibatkan kawasan lautan, para nelayan ataupun para pekerja oil and gas, penggali minyak, begitu juga Navy dan sebagainya. Jadi air pasang ni sentiasa berlaku pada permukaan bumi menghadap dan bertentangan dengan bulan. Dan dia berlaku 2 kali sehari. Maknanya berlaku setiap 12 jam dan 25 minit setengah. Maknanya dalam sehari itu lebih sedikit dalam sehari. Kalau yang kedua kalinya. Jadi air pasang surut ni dia akan berlakulah di sisi permukaan bumi. Dia akan berlaku di sisi permukaan bumi. Dan pasang surut ni pula dia ada kaitan nanti dengan yang dipanggil dengan supermoon. Supermoon ni maknanya bulan penuh yang berada paling dekat dengan bumi.
Jadi kadang-kadang bila berlakunya pasang yang berlebihan, akan berlakunya banjir sehingga kepada kedaratan bumi. Dan kita belajar sikit tentang peta bulan. Ada 135 nama-nama kawah di atas permukaan bulan dan hampir mustahil kita nak dapatkan kawah-kawah baru ataupun kereta-kereta baru untuk kita namakan nama kita ataupun nama sesiapa. Semua orang dah tengok, dah kaji, dah lihat dan namakan mengikut siapa-siapa yang menjumpai kawah-kawah ini. Dan ianya menjadi sejarah. Jadi apabila nama-nama kawah ini diberikan ataupun dinamakan, maka ia menjadi satu peta yang mana sesiapa yang membuat cerapan ataupun kajian melihat kawah-kawah ni, nama-nama dah tertera dekat situ. Jadi hopefully nanti lain kali adalah celah-celah kereta ataupun kawah-kawah tu yang belum dinamakan, kita boleh namakan. Mungkin daripada Malaysia atau sebagainya. Ini yang dipanggil sebagai fenomena supermoon ni. Fenomena supermoon ni sebenarnya, tadi tu saya pernah buat kajian pada 2016. Kalau tuan-tuan puan-puan biasa dengan perigi, istilah perigi dengan apogee, perigi maknanya apabila bulan berada paling dekat dengan bumi. Dan kalau apogee itu di mana bulan paling jauh dengan bumi. Jadi apabila bulan ini berada dekat dengan bumi, kita lihat kejelasan ataupun penglihatan kita terhadap saiz bulan tu melebihi 14%. Dan juga kejelasan ataupun keterangan dia tu lebih daripada 30%. Ianya dah berlaku pada tahun 2011, 2016. Tetapi kalau kita panjang umur nanti kita akan tengok bulan paling dekat dengan bumi pada tahun 2034, iaitu pada 25 November 2034. Kita semua tahu kan bahawa bulan ni mengelilingi bumi melawan arah jam secara bujur ataupun eliptik. Maknanya akan ada masa nanti bulan berada jauh di hujung eliptik tu. Begitu juga dia akan berdekatan dengan bumi pada masa dia berada sisi dekat eliptik tu. Jadi kita boleh tengok dekat kita boleh kira. Kepentingan bulan dalam kehidupan manusia Muslim, kehidupan kita lah. Bulan ni digunakan untuk menentukan puasa, zakat dan haji. Ini semua dalam rukun Islam. Begitu juga dengan bulan digunakan untuk pengiraan kalender Islam melalui ataupun berasaskan pergerakan bulan mengelilingi bumi. Bulan juga digunakan untuk apa? Macam hukum syara, iddah, lian, kafarah, puasa dan anak
syah taraf dan sebagainya. Ini semua menggunakan pengiraan bulan. Dan kita meraihkan kelahiran Nabi Muhammad SAW setiap 12 Rabiul Awal. Begitu juga fenomena terbelahnya bulan seperti mana yang saya kongsikan tadi. Hijrah ke kota Madinah, Isra Mi'raj yang terkenal pada 27 Rejab, pergerakan bulan mempengaruhi 4 musim tadi yang saya sebutkan tadi, dan cahaya kelam bulan mengenai kawasan permukaan bumi di waktu malam. Jadi pada siang hari sebenarnya kita diterangi oleh cahaya matahari, dan di malam hari kita diterangi oleh cahaya pembiasan bulan daripada matahari. Ya. Dan bulan juga digunakan untuk astrologi. Dan astrologi ini kena ingat, astrologi ada 2 bahagian. Satu, astrologi untuk kegunaan dukun ataupun penggunaan nujum dan sebagainya. Dan satu lagi adalah astrologi secara semula jadi, iaitu kita melihat bulan ni dalam kehidupan kita seharian untuk manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Dan sebenarnya ramalan bintang seperti bulan yang mengusulkan kepada kesan terus kepada alam dan untung nasib manusia adalah ditegah ataupun diharamkan dalam Islam. Jadi kalau ada percaya kepada lahir pada masa-masa tertentu, maknanya bila kita tengok bulan penuh, ini akan berlakunya musibah dan sebagainya. Itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Dan kelebihan bulan penuh pula, ini kepada individu, kepada kita manusia. Seperti puasa 3 hari berturut-turut, 13, 14, 15, kecuali hari Tasrik. Berjemur di bawah bulan purnama 3 malam berturut-turut selepas berpuasa di siang hari. Dia akan menstabilkan aliran darah dalam badan. Kebanyakan binatang hutan aktif di waktu bulan purnama. Ini macam mana dia mempengaruhi tentang kehidupan manusia, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan sebagai panduan memburu di waktu malam. Jadi saya mempunyai pengalaman pada masa memburu waktu malam ni. Pada zaman dahulu, di waktu saya cuti SPM lah rasa masa tu, saya mengikuti ayah pergi berburu dalam masa 5 hari 4 malam di dalam hutan. Dan masa tu memang pada masa bulan penuh. Saya heran juga, ayah dengan kawan-kawan tu tak menggunakan torchlight pun, tak menggunakan lampu suluh pun. Semua bergerak di masa bulan penuh dengan melihat bintang-bintang sebagai arah panduan ataupun panduan perjalanan. Dan kena elakkan mandi laut di bulan penuh sebab masa tu ubur-ubur tengah banyak di atas permukaan laut. Badan kita akan terasa ringan seketika disebabkan oleh apabila bulan penuh ni secara automatik sebenarnya bulan penuh dia agak dekat dengan bumi, jadi sistem graviti bulan tu lebih kuat pada masa tersebut dan badan kita sebenarnya akan menjadi ringan sedikit. Kita akan merasakan macam tu. Dan frekuensi bulan boleh menyebabkan perubahan emosi manusia. Nanti kita belajar sebenarnya, masa akan datang kita belajar bagaimana frekuensi ini dihasilkan daripada matahari, bulan, bumi. Begitu juga dengan
asal usul matahari ni sebenarnya asal usul frekuensi ni didatangkan dihasilkan daripada penciptaan alam semesta itu sendiri. Ilusi bulan purnama sebenarnya kita jangan terpedaya dengan bulan besar, bulan yang besar pada bulan penuh dan sebagainya, kerana kadang-kadang itu sebenarnya satu ilusi saja. Bila kita nampak dekat situ, kita nampak dalam gambar bulan besar, tapi sebenarnya in reality sebenarnya bulan sekadar apa yang kita lihat. Sekadar apa yang kita lihat, itulah kebesaran ataupun saiz bulan itu sendiri. Sama ada masa bulan penuh ataupun semasa supermoon yang berlaku seperti mana yang saya sebutkan tadi. Ini bulan purnama ataupun supermoon yang saya ambil pada 14 November 2016. Dan memang cantik. Dan sebenarnya gambar semakin lama semakin cantik apabila kita menggunakan peralatan yang lebih baik daripada masa dahulu. Gerhana bulan. Gerhana bulan penuh. Gerhana bulan penuh akan berlaku pada 8 November 2022 nanti. Di Kuala Lumpur, kita akan dapat melihat bulan penuh dalam 85%. Tetapi di Kota Kinabalu nanti kita akan dapat melihat 100%, maknanya bulan penuh. Jadi bulan penuh, gerhana bulan penuh ni mempunyai tiga keadaan ataupun tiga jenis gerhana bulan, iaitu gerhana bulan penuh, gerhana bulan separuh, dan juga gerhana bulan dia panggil hybrid ataupun dia tengah-tengah. Maknanya dia bulan tu berada di tengah-tengah. Kita tengok sikit video kalau sempat. Ini gerangan ambil pada 2011 Okey, kita teruskan lagi. Saya ada buat jadual sini, jadual fenomena gerhana bulan di Kuala Lumpur, iaitu pada November 22, 2022, Mei 2023, Oktober 2023 dan sehinggalah kepada Disember 2029. Dan sebenarnya gerhana bulan ni adalah amat baik untuk kita sebenarnya menginsafi diri kita dan
mengakui kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang bagaimana pergerakan bulan, pergerakan bumi, pergerakan matahari ini, begitu juga pergerakan Bima Sakti ini begitu teratur, sehingga kan pada masa-masa tertentu ni dia akan berada satu satah dan menjadikan satu fenomena yang unik yang boleh sebenarnya mempengaruhi kehidupan manusia, binatang, dan begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Tentu sekali kesan gerhana bulan ini tidak melibatkan, tidak memberi kesan terus kepada untuk nasib manusia. Dia kalau dalam astrologi ni, astrologi yang berkaitan dengan kesan kehidupan manusia ni, kehidupan alam ni, dia memberikan impak ataupun impak yang negatif kepada kehidupan kita. Sebenarnya itu tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam. So maknanya kalau tengok bulan penuh, anjing menyala. Jadi bila kita faham anjing menyala tu seolah-olah ada perkara yang tidak baik berlaku. Tetapi sebenarnya kita melihat dari satu segi lagi berkaitan dengan penciptaan jin. Dan ini satu topik yang menarik yang boleh bincangkan secara saintifik juga. Dia akan memberi kesan, kalau kita faham, dia akan memberi kesan kepada kehidupan manusia, binatang, begitu juga dengan kedudukan ataupun keadaan tumbuh-tumbuhan di mana penempatan jin tersebut, atau perlakuan jin tersebut. Ini biasa apabila gerhana bulan, ini amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Ini biasa kita lihat, boleh baca sendiri. Sama juga dengan setiap kali gerhana bulan, gerhana matahari, kita solat sunat gerhana bulan, dan petunjuk pun dah diberikan daripada jabatan mufti masing-masing ataupun jabatan mufti. Kalau di dalam panduan ini adalah daripada Jabatan Mufti Negeri Selangor lah. Ringkasan asas kalender hijrah. Dan sebenarnya kalau kita lihat, tengok betul-betul dekat sini adalah dalam jadual ni, 1 bulan 29 hari ataupun 30 hari. Tetapi dalam peredaran bulan sebenar, lebih kurang ataupun secara tepatnya 29.530 dan nombor-nombor ke belakang yang paling tepat hari. Dan kalau 1 tahun, banyak 345 hari secara purata dia. Tetapi kalau dalam peredaran bulan yang betul mengelilingi bumi adalah 354,367 hari. Dan kita lihat perbezaan di sebelah kanan sekali itu. Ada perbezaan di antara hitungan secara kasar ataupun dan juga hitungan secara terperinci. Jadi dalam masa 30 tahun memberikan perbezaan yang agak ketara, Sebab itu nanti untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, bahawa dalam masa 30 tahun kita akan ada hari tahun lompat sehari. Tetapi kalau dalam kalender Masihi,
dia setiap 4 tahun sekali ada tahun lompat ataupun hari lompat. Maknanya akan dibuang satu hari dalam masa 4 tahun. Tapi kalau dengan menggunakan kalender hijrah ni, dalam masa 30 tahun baru kita buang sehari. Ini yang kita apa ni? Kita kajilah. Dan secara automatiknya, secara semula jadinya bahawa sebenarnya pengiraan kalender hijrah ni jauh lebih tepat berbanding dengan kalender Masihi. Tapi dia memerlukan, apabila pelaksanaan ini memerlukan kepada bidang kuasa masing-masing, bidang kuasa negara masing-masing, siapa yang menggunakannya. Kalau Israel sebenarnya masih guna lagi kalender bumi ni, menggunakan, dia panggil kalender Hebrew. Cara penentuan awal bulan hijrah iaitu ruqyah, hisab, ruqyah dan hisab. Jadi dekat Malaysia ni dia gunakan kedua-dua sekali, tapi mengikut peraturan dia kena ruqyah dulu. Kalau tak jumpa anak bulan, tak nampak anak bulan, kita gunakan hisab. Jadi biasanya ruqyah dan hisab tu, biasanya yang ketiga tu dibuat kedua-dua sekali. Maknanya pergi tengok anak bulan juga, dalam masa samanya kira juga. Jadi ada 5 kaedah menentukan awal bulan hijrah. Iaitu melihat anak bulan. Satu, kebolehnampakan anak bulan. Yang kedua, pengiraan matematik secara hisab. Yang ketiganya, sekarang mudah guna aplikasi telefon pintar. Tapi ini pun dah dikira melalui takwim Islam lah. Yang keempat, kalau tengok secara tradisional, rubuh munjayab dan juga astrolab. Kaedah kriteria kebolehnampakan anak bulan, kaedah yang baru, syarat yang baru sekarang ni pada tahun 2022 adalah dengan melihat ketinggian hilal dari ufuk melebihi 3 darjah. Begitu juga elongasi bulan matahari lebih daripada 6.4 darjah. Dan umur hilal, umur anak bulan tu mesti melebihi 8 jam. Dan dilihat di semua 29 balai cerap anak bulan di seluruh Malaysia yang telah ditauliahkan. Macam balai cerap saya tak boleh. Balai cerap saya walaupun boleh tengok anak bulan, tapi tak boleh diterima sebagai balai cerap melihat anak bulan. Dia kena ada pentauliahan ataupun daripada jabatan mufti. Untuk hari ini, kalau siapa yang mempunyai masa, boleh join saya dengan kawan-kawan melihat anak bulan pada petang ni, 29 Jun atau 29 Zulkaidah. Altitude bulan dari ufuk lebih kurang 2 darjah. Cukup syarat tak? Jarak lengkung pusat bulan ke pusat matahari 4.4 darjah. Ini pun macam tak cukup syarat kan? Memang tak cukup syarat pun. Dan bulan pula lahir 8 jam 32 minit. Jadi just lebih 30 minit selepas 8 jam untuk cukup syarat tu. Dan sebenarnya memang susah nak tengok anak bulan kalau dalam masa 8 jam tu, 8 jam lahir. Dia biasanya melihat anak bulan yang paling awal adalah 12 jam. Ini adalah senarai peralatan mencerah anak bulan secara sepintas lalu. Sekarang teknologi canggih menggunakan CCD, menggunakan teleskop, menggunakan mount berkomputer, ada perisian, menggunakan mesin theodolite. Theodolite pun sebenarnya mempunyai teknologi yang terbaru.
Sekarang dah ada skrin, dah boleh sambung dengan komputer, boleh rakam dan sebagainya. Tapi kena beli yang mahal lah kot. Kamera lensa binocular. Saya ada, insyaAllah hari ini akan sampai binocular baru yang khas untuk melihat langit. Boleh tengok nebula, boleh tengok galaksi dan sebagainya. At least 20 kali 80 ke atas. Of course lah, kalau 25 kali 100 tu kira lebih daripada canggih lah, daripada cukup. Tapi agak mahal. Saya share sedikit bagaimana balai cerap saya di banner. Masa 2-3 minit je lagi baru kita habiskan. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk melihat keindahan semula jadi, terutamanya langit, bolehlah sebenarnya berjinak-jinak dengan teleskop, binocular dan sebagainya untuk melihat langit dan merasakan kenikmatan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak kebaikan apabila kita membaca, mengkaji alam semesta ni, alam semesta ciptaan Allah ni, terutamanya pada saya untuk kesihatan kita sendiri sebenarnya. Kita kembali kepada semula jadi. Dari mana kita datang dan bagaimana kita nak memastikan kehidupan kita yang terbaik dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni dalam keadaan yang diredainya, diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jadual konfigurasi cerapan bulan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan bila mempunyai CCD sendiri, boleh gunakan konfigurasi ini. Dia panggil setup lah, setup untuk melihat anak bulan, melihat bulan dan sebagainya. Seterusnya hitungan matematik secara hisap. Seperti mana saya katakan tadi, untuk menentukan awal bulan Hijrah dan menggunakan aplikasi pintar Takwim Islam. Mudah, kita gunakan smartphone. Memang mudah, tapi jangan ikut membuta tulis je lah. Maknanya bila kita baca, kita faham, at least kita ada basic asas untuk memastikan bahawa tarikh-tarikh ini betul dan boleh diguna pakai. Begitu juga dengan menggunakan alat rubuh mujayyab. Alat rubuh mujayyab ni adalah sukuan daripada satu bulatan astrolabe. Dan ini memerlukan satu kursus yang lain, satu perbincangan yang lain untuk memahami kegunaan alat rubuh mujayyab ni. Begitu juga dengan astrolabe yang makin jarang digunakan oleh pengukur-pengukur yang ada masa kini, sebab lebih kepada penggunaan teknologi baru. Ini sumber rujukan bulan. Ada banyak lagi buku-buku sebenarnya.
Dan yang paling penting sebenarnya apa yang kita kaji, apa yang kita kaji dan apa yang kita pelajari ini, kita jangan lari daripada panduan yang diberikan daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ada banyak lagi selain daripada 18 buah buku dan dua channel daripada YouTube, NASA dan juga yang lain-lain. Jadi itu saja yang saya dapat kongsikan buat masa ini kepada tuan-tuan dan puan. Semoga ianya bermanfaat, dan sekiranya ada soalan-soalan daripada tuan-tuan dan puan yang saya boleh jawab, saya akan jawab. Kalau tak, saya akan fikirkan, belajar lagi dan jawab di masa-masa terdekat. Saya kembalikan kepada Dr. Amir untuk buat penutupan tu kalau ada, ataupun soalan-soalan kalau ada. Terima kasih Dr. Sairin atas penjelasan yang baik mengenai penciptaan bulan dan bumi, fakta bulan, fenomena air pasang surut, supermoon dan gerhana bulan, juga pengiraan kalender hijrah dan sebagainya. Diingatkan semula para hadirin boleh tanyakan soalan, boleh buka mikrofon ataupun boleh tulis di ruangan komen lah. Okay, Doktor, saya ada dua soalan daripada saya, Doktor. Yang pertama, Okey, teruskan. Yang Doktor tunjuk tadi, Doktor adalah pengasas dua balai cerap lah di Subang Jaya dan Sabah. Jadi boleh Doktor berikan penjelasan mengenai faktor-faktor untuk pilih kawasan balai cerap ni? Dia elok dekat kawasan pantai ke, kawasan berbukit ke, ataupun kawasan bandar? Dan juga faktor-faktor yang membolehkan kita ni mudah nampak anak bulan ni. Okey, soalan kedua saya, kita tahu graviti bulan tadi menyebabkan air pasang surut pada air laut. Tapi saya pelik, kenapa air sungai dengan air tasik ni tak berubah disebabkan oleh graviti oleh bulan ni? Itu soalan saya, Doktor. Okey, yang pertamanya pemilihan tempat balai cerap. Kalau ikutkan balai cerap yang saya ada di Subang Jaya adalah yang paling teruk sekali. Maknanya langit yang telah dicamari oleh pencemaran cahaya. Jadi kalau boleh kawasan tersebut adalah dia panggil kosong lap ataupun pencahayaan kosong, maknanya tak ada cahaya langsung. Jadi sebab tu saya membuat keputusan untuk buat lagi satu balai cerap di kampung saya sendiri. Maknanya di kampung saya tu memang kawasan gelap. Kawasannya gelap tapi cerah. Banyak gelap maksudnya tak ada pencemaran cahaya. Dan di Sabah tu sebenarnya langit dia kita akan nampak terlalu banyak bintang yang mana kadang-kadang memang kita tak dapat memastikan mana satu bintang Arcturus, Deneb dan lain-lain, Orion dan sebagainya. Jadi dah banyak. Jadi itu amat bagus untuk kita membuat kajian. Dan dalam masa yang sama juga kita boleh melihat Milky Way, piring galaktik Bima Sakti itu dengan mata kasar saja. Kalau dekat Subang Jaya ni kita boleh nampak planet saja dan beberapa biji bintang. Itu yang pertama disebabkan tiadanya pencemaran cahaya, satu pilihan. Yang kedua, pemilihan tu mesti mempunyai ruang di mana kita boleh melihat kawasan sebelah timur dan barat.
Jadi kalau utara selatan tu ada Bukit Bukau dan sebagainya pun tidak menjadi masalah, sebab pada asasnya semua planet, bintang, nebula akan bergerak daripada timur ke barat. Timur ke barat. Dan begitu juga dengan inner planet ataupun Mercury dan juga Venus, dia akan bergerak di satu tempat, sama ada di sebelah timur dan juga di sebelah barat. Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah kita mesti, untuk kepuasan pengkajian, kita mestilah berada di tempat yang sama atau tinggi sedikit daripada ufuk ataupun horizon, garis ufuk ataupun horizon. Jadi maknanya kita boleh melihat matahari terbit, matahari terbenam, bulan terbit, bulan terbenam. Tapi bagi kita orang Islam, dia matahari terbit, matahari terbenam dan bulan terbenam tu amat penting untuk menentukan bulan hijrah. Dan juga sebenarnya, dan amat baik untuk kita selain daripada itu, untuk kita membina balai cerap dan juga rumah kita tu dalam keadaan matahari terbit di waktu pagi itu boleh mengenai bangunan kita ataupun badan kita sendiri. Itu pun untuk kesihatan yang baik. Itu tambahan ya. Dan yang keempatnya adalah apabila kita tidak semestinya perlu membina balai cerap. Yang penting kita tahu apa yang kita nak cerap. Masa-masa tertentu dan sebagainya. Jadi kalau boleh tempat-tempat yang kita mencerap tu jauh daripada kesibukan kota. Contohnya apabila kita mencerap ni, ada jalan raya di tepi jalan raya, maknanya tanah tu akan bergerak, akan berombak bila dilalui oleh lori ataupun kendaraan besar. Jadi dia akan mengganggu cerapan kita nanti. Maknanya image yang kita cerap tu ataupun image yang kita tengok tu akan bergegar. Jadi dia akan mengurangkan motivasi kita lah dari segi macam tu. Dan yang paling penting, mencerap ni selain daripada bersorangan, elok berkumpulan. Maknanya di kawasan tersebut ada ramai, ataupun kawasan berdekatan tu ada ramai yang minat tentang astronomi, supaya ilmu yang kita dapat itu kita dapat berbincang, kita dapat kembangkan, dan kita akan cari lagi. Jadi kita tidak akan buat benda-benda berulang. Orang lain dah buat, kita sambung orang lain yang membuat dia. Jadi itu yang soalan yang pertama lah. Yang keduanya tentang pasang surut air. Kenapa laut saja nampak berlakunya pasang surut 2 kali sehari, tetapi sungai dan sungai ataupun parit dan sebagainya tidak nampak. Sebenarnya nampak. Dari segi sistem graviti dia tu sebenarnya nampak. Cuma kita tak perasan. Air sungai apabila dia berhadapan dengan bulan yang dekat ataupun bulan penuh, maknanya dari segi sistem graviti tu dia mengalir lebih cepat. Tapi kita tak perasan dia akan mengalir lebih cepat. Maknanya graviti dia tu akan lebih kuat. Maknanya lebih banyak air akan mengalir. Dan itu sebenarnya bagus untuk buat kajian. Tapi impact dia kecil lah. Tapi kalau laut tu memang impact dia besar. Memang ada impact dia besar. Kita nampak impact dia besar. Jadi
apabila supermoon berlaku, apabila berlakunya pasang yang besar, jadi air tu daripada bukit dan sebagainya dia akan cepat mengalir, dia akan menambahkan, mempercepatkan banjir lah sebenarnya. Dan di sebalik pemikiran kita tentang air pasang surut ni sebenarnya ada satu benda yang paling penting kita kena jaga adalah untuk mengelakkan berlakunya banjir besar, kita jangan sekali-kali buang pokok-pokok ataupun tarah hutan dan juga tarah bukit-bukau. Ini akan membantu merosakkan ekologi bumi kita. Dan saya rasa ini amat penting bagi kita untuk pelajar-pelajar kita yang dalam bidang seni bina, ukur bahan, ukur jurukur dan sebagainya. Kita kena, bila kita mereka bentuk sesuatu tu, kita jangan sekali-kali membuang ataupun tidak melihat keadaan semula jadi di atas permukaan bumi kita. Itu saja yang saya dapat jawab. Doktor, memenuhi jawapan. Doktor, soalan lain? Tanya, dengar? Silakan. Okey, saya Syarizan daripada Perlis. Memandangkan ada presentation di belakang tu berkaitan dengan falak. Jadi ada 4 soalan berkaitan dengan falak since doktor terlibat dengan Mufti Selangor kan, Jawatan Mufti Selangor. Yang pertama, kami melihat 2 dan 3 dulu kan, kriteria kan. 2 ketinggian dan 3 jarak lengkung ditukar kepada 3 hingga 6.4 jarak lengkung. 3 tinggi, 6.4. Agak drastik perubahan. Macam mana boleh berlaku perubahan yang agak jauh tu? Itu saya nak tahu macam mana pihak falak menentukan. Yang kedua, saya dipahamkan oleh sahabat saya di Jawatan Ukur. Boleh saya tanya terus ataupun satu-satu? Boleh bagi soalan, nanti ingatkan saya soalan-soalan tu kalau saya tak lupa. Okey, soalan yang kedua berkaitan dengan yang kriteria tadi. Saya dipahamkan oleh kawan saya di Jawatan Ukur, 8 jam itu telah dibuang. Jadi dia hanya menggunakan syarat 3 dan 6.4 sahaja. Jadi apabila berlakunya penentuan raya Syawal pada tahun ini, iaitu hingga 14 jam kan, tak salah 13 point berapa jam untuk anak bulan, dia tidak dianggap satu kriteria yang diterima, dia pakai yang 3 hingga 6.4 itu menyebabkan dianggap tidak raya. Tetapi akhirnya bila buat ruyah nampak jadi raya lah kan. Tu orang kata tiba-tiba raya itu kan. Okey, itu soalan kedua. Bagaimana 8 jam itu dibuang. Yang ketiga, kita buat calculation. How good, berapa accuracy calculation penentuan yang kita kira tu. Kan kita buat calculation hisap kan doktor kan, berapa dia punya accuracy. Dan soalan yang terakhir, saya dipanggil oleh Jawatan Ukur juga, kawan saya, Indonesia iaitu pihak Muhammadiyah, saya dipahamkan, kalau salah tolong betulkan, menggunakan wujudul hilal. Jadi saya secara prinsipnya saya macam agak bersetuju, saya nak tanya pandangan doktor, sebab di zaman sekarang, kalaulah soalan ketiga tadi doktor dah jawab, accuracy itu baik, kita dah kira wujudul hilal, bermaksudnya kita yakin adanya anak bulan tetapi tidak nampak disebabkan faktor fenomena keadaan tempat cerap kan, hujan dan sebagainya. Jadi kenapa tidak kita boleh menggunakan itu secara terus kan? Kenapa dia kita wujud hilal itu tidak digunakan di tempat kita? Itu soalan saya. Sebab contoh macam baby kan, saya punya analogi. Kalau dulu kita nak beli baju baby tu, kita kena tunggu baby tu lahir, ibu yang mengandung. Dia dah yakin dia lahir anak perempuan, kita bagi nama perempuan dan kita belikan baju perempuan. Tapi zaman teknologi sekarang, umur 6 bulan, 7 bulan, orang nak beli scan 3D, 4D, 5D, 6D. Jadi dia dah tahu dah apa bakalnya anak tu dan dia boleh beli baju dan bagi nama. Dia berbalik ke anak bulan tadi, kalau penggiraan tu dah tepat, boleh ke terus doktor digunakan secara direct? Jadi 4 soalan tu doktor. Maaflah kalau tidak sesuai. Jadi saya serah pada doktor. Terima kasih Dr. Sairin. Sama-sama. Soalan yang baik. Soalan yang pertama sebenarnya, kenapa ditukar syarat-syarat itu terlalu drastik? Sebenarnya perbincangan itu dah lama. Itu sebenarnya adalah hasil perbincangan daripada selain daripada ahli lembaga falak, maknanya panel JAKIM dan sebagainya. Sebenarnya
pengkaji-pengkaji tentang bagaimana melihat anak bulan ni 3 darjah ke atas, begitu juga dengan 6.4 darjah ke atas lengkung ni, sebelum ni memang agak sukar untuk dilihat. Jadi maknanya untuk kesepakatan, mereka sepakat bahawa altitude tu mesti 3 darjah ke atas dan 6.4 darjah ke atas. Dan ini bila mengkaji daripada semua tempat di Malaysia, Asia dan juga luar negara, jadi kemudahan untuk mendapat melihat anak bulan tu pada sudut darjah tersebut. Dan dalam masa sama juga melihat anak bulan, lahirnya anak bulan tu 8 jam ke atas tu telah dikeluarkan dan dikira sebagai atau, bukan salah satu syarat. Maknanya atau. Actually menjadi satu syarat juga melihat anak bulan tu, dan 3 darjah dan 6.4 darjah adalah satu pasangan syarat yang mesti dilalui. Tetapi satu lagi syarat adalah atau 8 darjah. Maknanya masih dikira, tetapi kalau 2 syarat tadi termaktub ataupun dipenuhi, maknanya boleh. Tetapi disebabkan baru ni anak bulan tu dah lahir hampir 15 jam, lebih daripada 8 jam, dan syaratnya atau tu dia sebenarnya kalau seperti mana disebutkan tadi, dari segi unjuran dia, pertama adalah kebolehnampakan, kedua adalah secara hisap, dan ketiga dua-dua sekali. Jadi mana yang dulu lah. Jadi itu yang boleh yang telah disepakati. Even sebenarnya saya dah ada 2 hari lepas ada berbincang dengan salah seorang panel Falak Jakim. Dia akan dipanggil untuk menerangkan kepada Mohor Diraja lah kenapa benda ni boleh berlaku. Tapi kesepakatan tu telah ada, dan sebenarnya memang boleh diterima pun dalam syarat tu, memang dah ada kat situ. Seperti mana yang saya tunjukkan tadi. Itu yang jawapan kedua lah. Yang ketiganya dari segi kenapa tak teruskan je pengiraan secara hisap, sebab pengiraan tu nampak lebih tepat. Itulah saya bagi tahu tadi, maknanya dari segi persefahaman dah dibuat, maknanya syarat dah dibuat, maknanya kita kena imarahkan juga dengan melihat anak bulan seperti mana yang berlaku di negara-negara Islam yang lain. Walaupun sebenarnya dari segi pengiraan secara hisap tu sebenarnya mudah dan lebih tepat dengan menggunakan pengiraan teknologi yang ada sekarang kan. Berapa ketepatan ni doktor lebih kurang? Yang mana? Yang kita tentukan umur anak bulan tu. Kita kata dia istimak jam berapa, akhirnya umur dia berapa kan? Tepat dia sehingga minit ke, saat terhampir ke, minit terhampir ke, jam dia macam ni. Dia sebenarnya kalau ikutkan astronomi biasa, anak bulan tu katakan lahir pada pukul 10.42. Pada masa tu kita dah boleh, dengan teknologi yang ada sebenarnya kita dah boleh tengok anak bulan dah. Tetapi dalam Islam pengiraan takwim satu bulan hijrah tu, ataupun 1 Ramadan, ataupun 1 Syawal, ataupun 1 Zulhijjah tu adalah bermula selepas sahaja matahari terbenam. Jadi dia tidak kira lah dia bulan tu lahir pada pukul 10 pagi ke, pada pukul 1 pagi tadi ke dan sebagainya, tapi pengiraan hari yang berikutnya adalah bermula selepas maghrib, selepas saja masuk waktu maghrib. Jadi dekat situ
dekat situ sebenarnya penglihatan pencerapan anak bulan tu menjadi penting. Menjadi penting dekat situ. Jadi kalau anak bulan tu lahir pada pukul 8 malam pun, secara syarat dia kena pergi tengok anak bulan juga. Pernah berlaku saya mengikuti tengok anak bulan tu akan lahir pada pukul 10.30 malam. Maknanya pukul 22.30 malam. Tetapi kita still pergi melihat sebab satu, kita meraihkan tentang apa yang kita tengok cerapan anak bulan tu. Satu lagi, kita nak kena tengok adakah mungkin berlaku fenomena-fenomena yang boleh dilihat secara unik boleh berlaku pada masa tersebut. Okey. Tapi tidak akan berlaku lah. Maknanya apabila kita ketahui bahawa 1 Zulhijjah adalah pada hari Jumaat, contoh kalau tak nampak anak bulan hari ini kan, jadi kita akan lihat selepas saja waktu maghrib. Okey, faham. Ketepatan tadi berapa dah tu? Lebih kurang ketepatan tadi. Tepatlah yang dia estimate istimak tu, tepat sangat Tepat. Actually kalau secara kiraan pengiraan takwim hijrah memang paling tepat. Kalau in the kita world. letak berapa? Boleh kata minit, plus minus 1 minit. Boleh kata macam tu lah. Katakanlah kita kata teka istimak berlaku 10.50. Jadi plus minus berapa minit 10.50 tu ketepatan dia. Boleh 5 minit ke 10 minit sebenarnya ketepatan istimak tu dikira. Pada hari biasa. Pada hari biasa ya. Istimak. Pada hari biasa tepat, memang setepat-tepatnya lah seperti mana saya sebutkan tadi. Maknanya second lah, sampai second punya accuracy lah. Maknanya kali 10 gandaan 20 kali second pun boleh dapat. Memang sharp lah kan. Memang sharp. Itu dari segi calculation dia. Tapi sebab kita tidak akan menerima hari 1 Zulhijjah selepas pukul 1 tengah hari atau pukul 10 tengah hari, 10 pagi. Kita sentiasa akan menetapkan 1 hari bulan hijrah tu pada waktu selepas maghrib. Okey, faham. Sebab tu takwim Masih pun dia masih tentukan 1 hari bulan Januari, 1 hari bulan Februari itu pada 12.1 minit. 12 1 second macam tu. Tengah malam. Faham. Sebab tu nanti bila kita kira takwim ni sebenarnya seperti mana sebutkan tadi, dia punya accuracy ni menggunakan pergerakan bulan mengelilingi bumi, kita hanya resetkan balik selepas 30 tahun. Tetapi Masihi kita kena resetkan 1 hari itu setiap 4 tahun. Okey, faham. Jadi maknanya kalau misalnya lari 1 hari ke 2 hari bulan hijrah tu sebenarnya hujung tahun dia lebih kurang sama aje, 29 hari dengan 30 hari, 29 hari 30 hari. Bila kita calculate semua, perbezaan dia kita akan nampak 30 tahun akan datang saja. Lepas 30 tahun akan datang. Okey, thank you. Boleh dapat Cik Nur Syahrin. Okey, terima kasih. Clear. Thank you very much. Terima kasih Doktor atas penjelasan. Okey, kita raikan soalan daripada Hafizah dari JMG. Soalan beliau adalah, saya selalu dengar bila full moon para pengumpul kristal akan recharge kristal itu, dia kata. Adakah benar frekuensi bulan masa bulan penuh boleh mempengaruhi sebarang mineral di bumi? Ada lagi soalan? Ada yang Hafizah ni, dia dekat chatbox ni. Okey. Dari segi perbezaan frekuensi memang wujud. Sebab kita manusia, alam semesta ni dijadikan daripada apa ni?
manusia dijadikan daripada tanah dan tanah ni jadikan daripada asal-usul daripada kejadian alam semesta. Dan daripada kejadian alam semesta ni akan menghasilkan spektrum. Spektrum itulah yang spektrum dan juga molekul, atom, zarah dan sebagainya ini sebenarnya, dan inilah yang akan menghasilkan apa ilmu pengetahuan fizik, biologi, kimia, dan juga daripada situ sebenarnya akan berhasilnya frekuensi yang dihasilkan daripada ilmu pengetahuan tersebut. Dan semua pergerakan bulan, bumi, matahari ini sebenarnya dia akan menghasilkan spektrum, dan spektrum itu adalah frekuensi. Dan frekuensi itulah sebenarnya apabila objek tu dalam masa pergerakan tu mendekati bumi, dia akan memberikan frekuensi yang berbeza. Yang berbeza. Maknanya contohnya bunyi, apabila kita berkomunikasi secara mulut, kita bercakap, saya dengan Dr. Amir, apabila jauh frekuensi dia berlainan, apabila dekat frekuensi dia makin dekat, maknanya frekuensi dia akan berbeza dan suara semakin kuat. Maknanya suara kuat, frekuensi lagi kuat lah. Dan ada frekuensi ni kita tak keluarkan macam tu kan. Tetapi frekuensi itu walaupun rendah tapi mempunyai peak yang tinggi. Peak yang tinggi. Jadi berbalik pada kristal tadi, jadi kristal ni sebenarnya dia objek dengan objek. Bila objek dengan objek dia mempunyai frekuensi yang berbeza. Tetapi kita kena faham frekuensi yang ada ni sebenarnya tidak membolehkan kita untuk menentukan nasib hidup dalam hidup kita. Maknanya menentukan untung nasib dalam hidup kita. Dan itu satu kepercayaan yang pada saya karut lah. Dan sebenarnya dari segi frekuensi yang ada boleh digunakan untuk kegunaan-kegunaan tertentu. Tetapi kalau untuk menentukan untung nasib, pakai ini boleh panjang umur, pakai ini boleh dihindarkan daripada penyakit dan sebagainya, itu adalah ditegah di dalam Islam. Boleh menjawab tak soalan tu? Mungkin susah sikit nak faham, tapi pada saya frekuensi yang ada tu boleh digunakan untuk membantu kita dalam memudahkan kehidupan kita seharian. Contoh, kita menggunakan handphone dan handphone tu menggunakan frekuensi. Frekuensi itulah membantu kita untuk berkomunikasi. Jadi sebenarnya contoh lagi laser menggunakan sejenis frekuensi laser. Dia ada beam yang tinggi rendah itu menggunakan frekuensi, dan dia digunakan untuk kehidupan manusia, untuk memotong, untuk menghantar isyarat dan sebagainya. Tapi dia tidak menentukan hidup atau mati seseorang tu, ataupun menentukan kesihatan seseorang tu. Itu kita kena faham. Terima kasih Dr. Zairin. Sama. Pengetahuan ada lagi soalan? Untuk pengetahuan hadirin, borang untuk attendant dah dibagi pada link tu. Jadi dapat semua isilah. Nanti akan dapat sijil. Di akhir program webinar ni ada dapat sijil. Dia akan bagi melalui email lah. Okey, ada soalan daripada sahabat saya. Dia hantar melalui telefon lah. Dia tanya, kejadian gerhana juga dikaitkan dengan tanda-tanda hampirnya berlaku kiamat.
Okey, ditanya pendapat doktor, adakah kejadian gerhana ini memberi sedikit demi sedikit impak kepada kemusnahan bumi ini? Itu soalan pertama dia. Yang kedua adalah dia Tak tanya, berapa dengar ni, Doktor. tak dengar? Okey, saya ulang balik ya. Dia tanya kejadian gerhana dikaitkan dengan tanda-tanda hampirnya berlaku kiamat. Dia tanya pendapat doktor, adakah kejadian gerhana ini memberi sedikit impak kepada kemusnahan bumi? Boleh dengar tak? Boleh dengar sikit. Tadi kuat pula. Okey, tak apa, saya letak dekat chat box ni dia punya soalan. Ya. Dekat situ dia ada Okey, dua soalan. Gerhana matahari ataupun gerhana bulan ni sebenarnya adalah dia tidak menunjukkan apa-apa impak tentang kerosakan alam semesta ataupun bumi. Dan dia sebenarnya menunjukkan tentang kelebihan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Penciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ni sebab dia tidak ada, dia tidak ada menunjukkan untung nasib kepada manusia, binatang dan juga kerosakan tumbuh-tumbuhan ataupun perkembangan tumbuh-tumbuhan. Dan dia adalah semata-mata tentang menunjukkan bahawa itu adalah kekuasaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada soalan lain? Ada dua soalan situ tu. Satu lagi, Satu lagi. adakah teori Big Bang tu? Adakah teori Big Bang mengikut pandangan Barat sama dengan Islam di dalam Al-Quran? Secara umum ada persamaan. Sebab dalam Al-Quran apabila berlakunya penciptaan langit dan bumi, pada asalnya langit dan bumi itu satu, dan Allah memisahkan antara dua, maknanya memisahkan antara keduanya. Lalu ia dikembangkan dan maka lahirlah alam semesta dan pembentukan galaksi, pembentukan bintang-bintang dan pembentukan sistem solar kita. Dan ini mempunyai satu syarah yang panjang sebenarnya, dan saya bagi syarah ni sebenarnya lebih kurang dalam 2 sesi 4 jam lah untuk bincangan ni. Dan Big Bang ni secara kebetulan ditemui oleh dua orang engineer sebenarnya, dan dikeluarkan oleh Stephen Hawking dalam teori dia panggil grand dalam teori dia lah. Dan dalam masa sama juga dibuktikan oleh dua orang engineer. Saya tak ingat nama dia. Dan ianya berlaku sehingga sekarang, pengembangan tentang alam semesta ni, dan ada juga sebahagian daripada alam semesta ni telah menghampiri
menghampiri dia punya ending dia, dia punya apa? Dia punya kehidupan dia. Dan memang ada banyak persamaan lah. Memang ada banyak persamaan. Tapi persamaan tu bukan Big Bang tu yang opposite. Big Bang tu sebenarnya yang membenarkan apa yang telah disebut di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Okey, terima kasih Doktor. Nampaknya dah tak ada soalan kan. Okey, saya tutup lah. Terima Cuma saya kasih. betulkan, saya tambah sedikit tentang mineral tu. Dari segi saintifik memang kita boleh buat, tetapi bukannya daripada kristal tadi lah. Maknanya bila kita capai ataupun dapatkan sesuatu frekuensi dan kita dedahkan kepada air, maknanya air tersebut akan diubahkan molekul-molekul dia. Tetapi bukan direct daripada frekuensi yang datang daripada bulan kepada kristal, seolah-olah dia tahu yang frekuensi daripada bulan kepada kristal tu suatu komunikasi yang sama. Secara saintifik dia memang boleh mempengaruhi mineral lah kalau frekuensi ni dengan cara-cara tertentu. Okey, terima kasih Doktor. Saya tutup yang sudi hadir untuk membicarakan mengenai keistimewaan bulan untuk kehidupan Malaysia. Semoga webinar ini akan memberikan informasi yang bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati kan. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai ke penghujung bicara. Entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam-salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya selaku wakil bagi pihak penganjur mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada penceramah dan semua hadirin yang sudi hadir pada webinar ini. Sebelum tu saya jemput, mohon hadirin semua buka kamera, kita ada buat sesi bergambar sikit lah. Saya Hisham boleh tangkap lah. Boleh. Okey. Kita tunggu dulu yang kita semua untuk on-kan kamera dulu. Lepas ni soalan boleh PM Dr. Ramai Seri ni, kot. cuma tak nampak muka. So ada 2 page kat sini, nanti saya Ada 2 page kan. ada 2 page, nanti saya akan beritahu lah. Okay, masih lagi. Mohon untuk buka kamera dulu. Ada beberapa orang lagi yang ramai lagi. Ni keluaran TV Ali. Zamir, berapa lama kita bagi? Lagi seminit. Macam mana? Boleh. Kita bagi peluang 1 minit je. Untuk para peserta untuk on kamera dulu. Ramai juga Doktor, yang tadi saya tengok tadi paling ramai 65, 66 orang tadi. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. InsyaAllah. Okay. Kita start kot Okay, dengan kiraan 3, 2, 1. Okay, senyum. Okay, boleh ni ikut isyarat bagus kot. Okay. Macam ni lah. Okay, cerita. Okay. 3, 2, 1. Senyum. Okay. Sekejap
Okay. Next page. Okay, lagi tu. Okay, kiraan 3, 2, 1. Okay, senyum. Okay. Okay. Itu sajalah. Okey, terima kasih Encik Syam. Okey, Terima sekian kasih. saya tutup dengan Wabillahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih Terima doktor. kasih. Para hadirin. Terima kasih. Thank you, Si Syam. Thank you moderator, thank you Dr. Sairin. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Cik Puat, apa khabar? Tengok dapat kasut baru tu. Oh, dia dapat kasut baru tu. Rizal. Kita panggil dia tak nyok dah, dia pergi mana ni? Dia dah keluar tu. Dia awal keluar tu. Awal Nak pencen tu Dah cuti. Oh, nak bincang. bulan 8 cuti. Oh, okey. Dr. Sairin dah keluar? Dah keluar. Apa ni? Syam dapat kat mana Syam? Cik Dr. Sairin ni Syam? Ni Dr. Juazi bagi kontak. Oh, Tu Puan Syani. Terima kasih. Dr. Juazi. Ada Dr. Juazi di dalam ni. ada? Ya tu saya Dr. Juazi tu. Terima kasih Dr. Juazi bagi kontak. Yang mana? JR. Ya, Sama-sama. Waalaikumsalam Dr. Saya Juair. Juazi tu. Apa khabar Dr. Juazi? Baik, alhamdulillah. Oh, lama tak jumpa tu. Tak boleh buka kamera sebab duk pegang cucu. Itulah. Duk pegang cucu. Itu saya tengok. Ya, tu saya Dr. Juazi. Alhamdulillah, sihat kan? Alhamdulillah.